Cinta. Kadang-kadang kerana cinta, manusia seakan-akan hilang pertimbangan. Kerana cinta, manusia sanggup melakukan apa sahaja demi memenuhi kehendak diri. Memang sia-sia kita mengejar cintanya manusia, kerana yang kekal hanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang gadis meninggal dunia selepas ditikam di rusuk kiri dengan pisau oleh bekas tunangnya di tempat letak kenderaan sebuah pasaraya Econsave di Keluang, Johor pada 10 April 2015 hari Jumaat. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Muhammad Rozi Syari berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 6 petang ketika mangsa Nur Syafiqah Ahmad Ismail berusia 20 tahun sedang bekerja di pasaraya itu. Dipercayai berlaku pertengkaran antara Nur Syafiqah dan suspek yang berumur 20-an sebelum kepala Nur Syafiqah terhentak di sebuah motosikal akibat ditolak suspek serta kemudian ditikam di rusuk kiri menggunakan pisau pemotong sayur. Kejadian dipercayai bermotifkan cemburu apabila suspek tidak dapat menerima hakikat bahawa Nur Syafiqah telah bertunang dengan lelaki lain dan akan melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi. Kejadian menyayat hati itu turut disaksikan beberapa rakan sekerja mangsa dan ada antara mereka cuba mengejar suspek yang melarikan diri. Namun tidak berjaya. Pihak polis menemukan pisau yang dipercayai digunakan dalam kes itu di tempat kejadian dan Nur Syafiqah meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum di Keluang. Polis sudah mengenal pasti suspek dan operasi memburunya sedang giat dijalankan. Ibu mangsa bedah bontak yang menetap di Felda Ulu Dengar mendedahkan lelaki itu yang dikenali sebagai Zam bersungguh-sungguh meminta maaf daripada anaknya dan sempat makan tengah hari di rumah mereka sebelum kejadian. Tertuduh datang ke rumahnya kira-kira pukul 11 pagi dan memohon maaf daripada Nur Syafiqah kerana memutuskan pertunangan mereka. Agak pelik kerana dia muncul secara tiba-tiba selepas beberapa bulan menghilangkan diri. Namun mereka sekeluarga tetap melayannya dengan baik dan menjamunya makan. Dia berkata pemuda berkenaan berada di rumahnya kira-kira 2 jam sebelum dihantar pulang ke Bandar Keluang oleh adik dan abang Nur Syafiqah. Bedah tidak menyangka Zam yang memutuskan tali pertunangan sebenarnya menyimpan dendam terhadap anaknya sehingga sanggup membunuh. Nur Syafiqah dikatakan bertunang dengan pemuda berkenaan pada tahun 2014 sebelum memutuskan pertunangan mereka 6 bulan sebelum kejadian pembunuhan ini berlaku. Bedah turut mendakwa sepanjang pertunangan dengan suspek, anaknya dipercayai pernah dipukul beberapa kali. Anaknya berasa sangat kecewa apabila lelaki tersebut memutuskan pertunangan mereka dan tidak menghubunginya sehingga dia muncul semula. Menurut sumber rasmi, nama suspek dikenal pasti sebagai Khalis atau nama panggilannya Ijam yang dipercayai berasal dari Ulu Tiram. Suspek kini dalam buruan pihak polis. Pihak polis percaya suspek yang berusia lingkungan 20-an masih berada di negeri ini dan pihak polis sudah mempunyai petunjuk dan berharap dapat menyelesaikan kes berkenaan dengan segera. Setakat ini hanya seorang suspek yang dikenal pasti terlibat dan polis sedang berusaha untuk memberkasnya. Siasatan kes dilakukan dari pelbagai sudut termasuk meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV yang berada di dalam dan luar pasaraya tempat berlaku kejadian. Pada 11 April 2015, jenazah Nur Syafiqah selamat dikebumikan selepas solat asar di tanah perkuburan Islam Felda Ulu Dengar. Laporan bedah siasat mengesahkan punca mangsa meninggal dunia adalah disebabkan tusukan pisau di rusuk kiri dan terkena paru-parunya. Kes bunuh bermotifkan dendam serta cemburu. Tunang mangsa telah melahirkan rasa sedih tetapi reda dengan pemergian mangsa yang merupakan insan yang disayanginya. Muhammad Fahmi Muskin, 21 tahun, nyata terkilan dengan kejadian berkenaan dan berharap pembunuh tersebut dapat ditangkap secepat mungkin dan dihukum. Fahmi yang bekerja di sebuah kilang di Ulu Tiram melahirkan rasa sedih kerana hasrat dia dan tunangnya yang merancang akan berkahwin pada September 2015 tidak kesampaian. Walaupun mereka baru bertunang kira-kira sebulan sahaja, dia mengenali arwah Nur Syafiqah sejak 6 tahun lalu, menyebabkan kehilangannya amat dirasai. Apatah lagi dia wanita pertama hadir dalam hidupnya. Lebih menyedihkan mengenangkan beberapa hari sebelum kejadian, arwah memintanya jangan sesekali meninggalkannya serta kerap meminta dimaafkan jika ada menyakitkan hatinya sepanjang perkenalan mereka. Pada 16 April 2015, Polis Johor memaklumkan berjaya menyelesaikan kes ini selepas menahan bekas tunang mangsa yang cuba meloloskan diri ke negara jiran di Kota Tinggi. Ketua Polis Johor ketika itu, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, suspek ditahan kira-kira jam 10 malam ketika sedang menunggu bot untuk lari ke negara jiran menggunakan laluan haram.
Tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate pada 20 April 2015 atas tuduhan menikam bekas tunangnya sehingga maut di kawasan letak kereta. Tertuduh Muhammad Irshaduddin Khalis Nasruddin, 23 tahun, hanya mengangguk tanda faham terhadap pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Nurul Huda Yusof. Setelah perbicaraan berlangsung selama 2 tahun, akhirnya Mahkamah Tinggi pada 7 Mei 2017 menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh selepas didapati bersalah membunuh bekas tunangnya pada April 2015. Keputusan itu dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Jamil Hussein ke atas Muhammad Irshaduddin Khalis Nasruddin selepas pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap kes ini. Dalam penghakimannya, Muhammad Jamil berkata berdasarkan Seksyen 18 Kanun Tata Cara Jenayah sudah menimbangkan semua keterangan tertuduh, saksi pembelaan dan keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa. Hakim juga sudah meneliti hujahan dan nas yang dirujuk. Laporan sekretari dari Hospital Permai menyatakan mental tertuduh adalah stabil dan layak dibicarakan dan diberikan pengakuan. Tertuduh mengaku menikam mangsa. Tiada keraguan menyebabkan kecederaan ke atas mangsa. Saksi menyatakan kematian mangsa adalah akibat kecederaan yang dialaminya. Sudah dibuktikan bahawa tertuduh mempunyai niat untuk membunuh mangsa, iaitu niat menyebabkan kecederaan ke atas mangsa, dan kecederaan itu terangkum mengikut Seksyen 300-C Kanun Kesesaan dan tiada keraguan munasabah dari pihak pendakwaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa melakukan jenayah itu hingga menyebabkan kematian Nur Syafiqah Ahmad Ismail di kawasan letak motosikal Pasaraya Ekonsif Keluang kira-kira jam 5.40 hingga 5.45 petang pada 10 April 2015. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mandatari gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Kes terbabit dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syukri Hussein, manakala tertuduh diwakili Peguam Nur Afiqah Hambali. Dan sebelum tertuduh dibawa keluar dari perkarangan mahkamah, tertuduh sempat mengeluarkan kata-kata terakhir yang berbunyi, "Saya mohon maaf kepada semua," sambil menitiskan air mata di hadapan ahli keluarganya dan keluarga arwah Nur Syafiqah. Kerana cinta, manusia sanggup melakukan apa sahaja. Kerana cintanya kepada manusia melebihi cintanya kepada Allah, maka amarah menguasai diri dan hilang kewarasan akal. Menamatkan riwayat hidup seseorang demi membuktikan cinta bukanlah menandakan kesucian cinta abadi, dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah insan yang tidak berdosa. Kita mendoakan supaya Allah yarhamah Nur Syafiqah Ahmad Ismail, diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.